Satu benda je yang saya fikir. Kalau korang nak, kalau kita rasa kita nak dengar cakap orang, cuba tengok muka anak-anak yang dah kahwin lah. Ataupun tengok muka mak ayah. Pandangan orang dengan pandangan orang kita sayang, siapa lagi penting? Tengoklah. Kalau kita lagi melihat pandangan orang lain daripada kita lagi penting, susahlah. Tengok balik muka anak-anak kita, muka pasangan, muka mak ayah ke yang bujang kan. Siapa lah yang kita sayang? Siapa lagi penting? Siapa lagi mengharapkan kita berjaya daripada orang lain? Adakah orang luar? Saya kalau fikir benda ni, saya akan fikir lah. Aku nak fikir orang lain fikir, kenapa pasal aku? Tengok anak-anak kat rumah, kan contoh lah, kita balik rumah dengan seronok, ada masa dengan family, bawa jalan-jalan. Itu lagi, pandangan mata anak-anak tu lagi bermakna. Okay? Bagi saya itulah cara saya untuk untuk mengelakkan rasa down, untuk mengelakkan rasa macam nanti aku buat macam ni, orang cakap macam tu, orang kata macam tu, orang pandang macam tu. Itulah cara saya yang saya rasa boleh pakai kot. Sebab apa? Bila kita susah, siapa ada? Family kita ada. Kawan-kawan ada, cuma kawan-kawan boleh cakap, dia pun ada family dia juga. Dia pun ada family juga, dia pun terpaksa jaga family dia juga. Tapi yang ada ialah family, mak ayah, apa lagi? Anak-anak, kita punya pasangan. So itu yang ada stay. So kenapa kita nak hiraukan pandangan orang luar yang tak membantu langsung, yang tak pernah tahu pun kita punya rumah kena bayar berapa sebulan, yang tak pernah tahu berapa kereta kita bayar sebulan, yang tak pernah tahu pun bila masa kita tengah sengkit, tak bantu tu. Tapi family ada. So tengok mata anak-anak malam ni, simple je. Yang saya kalau tengok balik rumah, tengok muka anak-anak happy seronok macam, itulah momen yang paling seronok tau. Kita buat benda ni bukanlah kita nak kaya mana pun. Saya makan tanya Salman dah, kedai mamak kita lepak Abang Salman kan kat KL ni, paling kuat capati kita makan pagi-pagi. Bukannya makan pagi-pagi apa lobster, tak ada. Paling kuat habis RM20, RM10. Makan macam tu je. Cuma untuk orang kita sayang, apa kita spend? Kadang-kadang kan pasangan minta macam-macam. Saya tahu mungkin semua orang sama lah. Nak say no tu memang kalau boleh takkan. Tapi bila keperluan tu tak cukup, terpaksa. Lagi orang lelaki kan. Orang lelaki kan dia banyak komitmen. So duit tu sebenarnya kita punya bahagian 10% je. Saya habis duit sebulan tak banyak pun. Dalam saya punya dalam 4,000, 5,000 je. Yang lain semua orang lain. Saya habiskan. Simpan lah, macam-macam lah. So kat situ, ada kat Big Y. Big Y kita apa? So tolong, pandangan orang lain tu, memang dia akan pandang macam-macam. Sebab ada ramai orang kat luar. Tapi tengok balik. Pandang muka pasangan, pandang muka anak-anak. Selama ni kita janji macam-macam. Nak beli itu lah, nak beli ni. Tapi kadang-kadang kita menipu anak-anak kita. Nak buktikan. Saya sebenarnya dalam jadi IB ni, ada orang cakap, boleh ke jadi IB berjaya? Saya cakap, apa benda yang kau buat, kalau kau faham, boleh berjaya. Kau faham sistem, boleh berjaya. Now saya dah faham sistem tu. Now kita buat benda yang kita faham. Ayah tak kerja. Aduh. Anak saya pergi sekolah. Cikgu tanya dia, ayah kerja apa? Ayah tak kerja, dia kata. Kau ajar. Dia kata, ayah tak kerja. Nampak sangat saya dekat rumah. Dia kata, ayah tak kerja. Ayah tak kerja tapi pakai MERS. Dia kata, saya suka Tesla tapi ayah beli MERS. Cikgu pun pening. Masa sekarang ni, macam mana cakap? Momen. Saya tak tahu lah umur sekarang tuan-tuan berapa, tapi saya punya momen dengan anak-anak saya rasa puas lah. Anak saya kecil lagi, darjah 1. Macam tu lah, darjah 1, 3 tahun, 2 tahun. So momen tu. Sebab apa? Anak-anak ni kalau dah besar, katalah umur dia 25 lah, ataupun 23 tahun. Kau pergi cium pipi, dia nak cium pipi. Dia tepis muka kita. Tapi sekarang, umur 2 tahun tu, kita gomol, dia seronok tak? Dia rasa seronok.
Cuba kau umur anak dah umur kau kata ni lah, umur anak dah form 4, form 5 ke. Shan ada ayah ni cium pipi pergi sekolah. Tak. Contohlah. Contohlah. So, saya nak momen tu. Saya nak momen tu untuk kita tahu kita buat benda ni all out tak lama, 4-5 tahun je. Lepas tu kita retire lah. Ramai-ramai. Settle. Dah ada 10 juta dalam account, settle lah. Tak payah lah banyak. Cukup tu. Siapa cakap tadi yang ada malu-malu tu, jangan anggap benda ni satu beban tau. Anggap satu perjalanan. Bagi time frame. Katalah aku nak 5 tahun je all out. Lepas tu aku nak retire. Buatlah macam tu. Retire ni bukan apa? Retire maksudnya ada sistem. Okay, saya punya impian retire. Impian saya retire. Datang office sebulan sekali. Saya ada office sendiri. Saya ada 5 orang staff. Ada 10 orang marketing yang buat marketing untuk saya. Saya dekat belakang je. Saya ada billboard dekat Jalan Duta. Itu saya punya impian marketing. Ataupun impian retire saya. Ya, buka resort dengan Abang Salman. Itu impian saya. Bukanlah kita retire duduk rumah pencen macam orang. Bukan macam tu. Retire maksudnya running business by orang lain. Kita pula contoh dekat mana tu? Dekat Maldives. Dekat mana tu? Dekat Dubai. Dekat mana tu? Dekat Turki. Dekat Morocco. Dekat mana? Dekat Casablanca. Itu baru seronok. Dengan family. Jalan-jalan. Tak kisah dengan siapa pun. Hantar korang lah. Tapi kita buat benda tu and then account masih bertambah duit. Dalam kelas update semua okey, kelas semuanya running by system. Itu baru seronok sebab dah ada duit. Okey? So kalau kita fikir sekarang ni kan, duk fikir nanti orang kata kepoyo, tolong benda tu short term. Short term dalam kehidupan kita. Kalau orang tu akan hilang, akan lupa kita. Saya bagi contoh lah, contoh simple Shah Alam banjir baru-baru ni Ada seorang nama YouTubers, nama dia apa? Isa Ishak. Okey? Isa Ishak pun lagu Isa. Saya tengok sebelum ni beberapa ramai orang maki dia. Tak suka dia. Dia sponsor kemah dekat Shah Alam tu, dia sponsor makanan, what happened? Apa jadi? Dia punya view dia makin naik, semua puji dia. Nampak tak? Manusia ni dia sementara je benda ni. Contohlah, saya ambil contoh tiba-tiba Abang Salman buat IB marketing kau-kau orang cakap lah poyo lah Salman ni mula. Tiba-tiba satu madrasah dekat mana-mana okey saya sponsor 1 million. Apa pandangan orang lain? Oh, Abang Salman ni idola lah. Yang cakap tu dulu dia kutuk. Nothing. So kita abaikan je. Inilah kehidupan. Inilah kehidupan. Okey. So benda yang sama je kita buat. Contoh nanti bila kita dah sampai satu benda yang kita nak, okey. Cara nak capai benda tu ialah pertama kena buat marketing. Kena ada klien. Kena follow up. Contoh. Katalah Kak, saya contohlah saya cakap saya nak kurus lah, saya nak ada six pack. Six pack tu impian saya. Tapi kalau saya melantak malam-malam mi goreng, mamak semua macam, adakah tercapai? Tak capai, membohong. Tapi kalau saya nak six pack, saya cakap okey, esok pagi saya bangun pukul 5 pagi, saya kena run 10 km and then saya petang pergi gym, diet. Itulah proses. Sekarang ni proses kita ialah okey, kena marketing kat FB, IG, TikTok 3 kali sehari, lepas tu pula kena ada klien, kelas, itu proses. Now kita proses lah untuk kita retire lagi 5 tahun contoh. Tapi masalah kita pening dengan proses, duk pening boleh ke, jangan fikir benda yang kecil-kecil ni, fikir benda yang besar tu. Fikir benda yang kalau aku dapat 10 million ni, aku punya plan macam ni. Sama juga macam orang panjat gunung. Tengok pergi panjat gunung Kinabalu bagai. Memang letih. Sampai atas punya seronok. Tak fikir letih tadi dah. Padahal sekejap dekat atas tu. Itu sekejap. Kalau kita lama, retire panjang memang betul-betul sukses, lagi seronok. So, bagi saya, benda tu kita dah ada. Cuma, masalah kita tertekan dengan proses. Kita rasa macam proses tu satu benda yang beban. Sebab, kita tengok pandangan orang lain pada kita. Pandangan orang macam,
Contoh macam Alif ni dulu kerja ni, berhenti mesti dia ni tak ada duit ni. Tu buat IB ni confirm sebab sementara je. Contoh contoh. So kita pula itu kita fikir tau. Padahal member tak cakap pun, kita dah overthinking macam-macam. Lepas tu kita macam, tak payah, malu lah aku buat macam ni, nanti member cakap aku ni penagih simpati, contohlah. Kita tak buat. Lepas tu ada seorang mamat gila ni buat bulan, one day, dia sedekah kat masjid 5 juta. Lepas tu, semua orang cakap, bagus lah kau. Aku nak follow kau lah. Yang follow tu kita, rugi tak? Sebab kita lambat. So, benda yang sama, saya nak beritahu, tuan-tuan dalam ni dah bagus tau. Dah bagus, dah memang tahu dah apa yang saya buat. Cuma tak konsisten je. Tak apa, kita settle dulu, kita konsisten. Yang keduanya, kena ada big why. Kenapa kita buat. Dan yang ketiganya, jangan fikir pandangan orang lain yang kita cipta dalam minda ni. Jangan fikir. Okay? Biarkan je. Ataupun abaikan je, buat je kerja kita. Kawan-kawan confirm, biasalah kawan-kawan kan, bila kita letak kat FB, macam-macam kawan-kawan komen. Normal lah kawan-kawan, nama pun kawan-kawan. Dia kenal kita. Tapi tak apalah, nak buat macam mana, kawan-kawan kita juga. Layankan je lah. Okay? Tapi akan ada orang tengok. Orang luar je tengok, oh, Alif ni konsisten ni. Dah 2 minggu lah dia update ni, masih okey lah. Dah orang akan follow kita. Okay? Itu je. Kita bukan tak boleh buat. Ulang ni banyak kali. Kita bukan tak boleh buat. Cuma kita tak buat dan juga buat kerja tak habis. Dua tu je. Sama ada buat kerja tak habis ataupun tak buat. Kalau kita buat, insyaAllah. Jangan buat kerja last minute. Buat kerja konsisten, tenang, macam saya buat ni. Saya bukan buat sampai contohlah, orang cakap nak cari 60 klien sebulan susah bos. Memang susah sebab kau puluh marketing seminggu je, memang susah. Cuba buat hari-hari. Jadi senang lah benda tu sebab konsisten. Ni buat seminggu, stop. Lepas tu, macam mana boleh buat 60 klien sebulan? Ini cara dia konsisten, dah bagi tahu dah. Cuma attitude dia tak boleh konsisten, tu yang menjadi masalah. Jadi kalau korang boleh konsisten, percayalah, orang konsisten ni dia bukan hebat mana pun. Dia bukan dia bertuah pun, dia cuma buat je. Itu je. Saya tak hebat pun, saya cuma buat je. Saya cuma buat macam malam ni, hari Isnin kan. Ada orang dia tak ada join. Ada orang rasa macam tak apa, tak nak masuk ke trading lah untuk esok. So dia akan ulang. Dan saya akan ulang benda yang sama supaya kita akan buat. Okay, untuk dalam ni, siapa-siapa yang betul-betul, okay, dekat dia ada IB dan MIB, nak grow income, nak jadi MIB, tolonglah kreatifkan diri, buat kelas marketing untuk IB masing-masing. Macam saya cakap saya buat ni. Dulu masa saya IB, dalam ni, macam Tuan Salman ni adalah first client saya. Tuan Salman ni, tanya dia, saya tak pernah bergantung pada Romzan untuk buat kelas. Tak pernah. Saya buat online sendiri. Lepas tu saya laju. Sebab saya berdikari lah. Jadi tuan-tuan sekarang ni, saya dah bantu ni. Lepas tu tambah lagi sedikit kreativiti. Buat kelas extra untuk bagi value kepada klien. Itu je. Okay? Itu yang kena buat. Tambah lagi kelas. Okay? Supaya orang nampak yang kita ni serius. Orang nampak yang kita ni betul-betul nak growkan dia. Okay? Nak cari klien ni bukannya susah, senang. Dekat Malaysia ni ada 33 juta orang. Kita ambil 10% lah. Ada 3.3 million orang yang nak cari extra income. Katalah 10% kita punya. Berapa 10%? 300,000 orang. Contohlah, 300,000 ambil kita 10%. 30,000 orang. Ambil kita 10%. 3,000 orang. Katalah 3,000 orang yang buat trading, sehari dia bagi kita affiliate dalam $1. Berapa?